Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Syazwalin binti Wan Ismail bersama rakan saya yang bernama Siti Rabiata Adawiyah binti Mahadi dan Nur Izzati Syafiqah binti Hishamuddin. Hari ini saya akan membentangkan tentang e-folio Sains dan Teknologi Kejuruteraan Islam. Tugasan yang diberi ialah keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskan penggunaan vaksin pencegahan penyakit COVID-19 yang melanda seluruh dunia demi memelihara kemaslahatan umum. Namun masih terdapat golongan anti vaksin yang menolak keharusannya. Apakah peranan dan prinsip syariah yang bertepatan dengan isu tersebut? Definisi. Kami mulakan dengan pengenalan ringkas berkenaan vaksin dari sudut definisinya, cara penghasilannya serta jenis-jenisnya bagi memberi suatu gambaran awal berhubung permasalahan yang akan dibincangkan. Vaksin adalah sejenis bahan yang dapat membantu mencegah sesuatu penyakit. Sebagai perumpamaan, badan manusia dilindungi oleh sistem pertahanan atau sistem imun, sebagaimana suatu negara dilindungi oleh angkatan tentera. Vaksin umpama bahan latihan untuk angkatan tentera badan kita. Ia akan digunakan untuk mengenali dan menewaskan musuh iaitu bakteria atau virus yang mungkin boleh menjangkiti badan dan menyebabkan penyakit pada masa hadapan. Pemberi vaksin secara berleluasa sejak beberapa dekad lalu telah mampu mengurangkan pelbagai jenis penyakit yang dahulunya datuk nenek kita pernah alami seperti cacar, polio dan sebagainya. Bagaimana vaksin pencegahan COVID-19 dihasilkan? Vaksin terhasil daripada pembiakan organisma hidup. Sesetengah organisma tersebut adalah penyebab penyakit berbahaya. Oleh itu, penghasilan vaksin dijalankan dalam keadaan yang dikawal sedia dengan rapi. Semua pengeluar vaksin tertakluk kepada peraturan kebangsaan dan antarabangsa serta perlu mematuhi spesifikasi amalan penilangan baik. Perkara asas yang perlu dipatuhi termasuk memastikan produk adalah selamat untuk kegunaan masyarakat dan seterusnya memastikan identiti, kekuatan, kualiti dan keaslian produk sentiasa mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Penghasilan vaksin dijalankan di dalam persekitaran bebas kuman iaitu aseptik dan dipantau secara rapi melalui langkah-langkah kawalan kualiti. Proses penghasilan boleh berbeza mengikut jenis vaksin kerana beberapa komponen yang digunakan dalam proses penghasilan adalah khusus kepada jenis vaksin sama ada berunsurkan virus atau bakteria. Secara amnya, penghasilan vaksin melibatkan 4 langkah asas. Yang pertama, pembiakan organisma hidup yang digunakan dalam vaksin. Yang kedua, pengasingan organisma hidup daripada sel atau media pertumbuhan yang digunakan semasa langkah pembiakan. Yang ketiga, penulinan mengeluarkan semua bahan yang mungkin melekat pada organisma yang dikultur atau memisahkan bahagian khusus daripada organisma untuk digunakan dalam vaksin. Dan akhir sekali, formulasi yang melibatkan pencampuran bahan yang telah ditulinkan ke dalam larutan sehingga ia mencapai kepekatan yang sesuai. Proses ini juga merangkumi penambahan komponen seperti pengawet, pelarut, adjuvan dan ejen penstabil. Di peringkat akhir proses penghasilan, vaksin diisi ke dalam botol atau picagari dan dibungkus untuk dihantar ke fasiliti kesihatan. Kandungan vaksin. Vaksin mengandungi bahan aktif yang dipanggil antigen. Antigen ini sama ada dalam bentuk virus hidup, virus yang telah dimatikan, protein virus yang telah disucikan, toksin bakteria yang telah dilemahkan atau sebahagian daripada struktur bakteria.
Vaksin juga mengandungi komponen tambahan seperti pengawet, penstabil, adjuvans dan beberapa komponen lain. Setiap bahan yang terkandung di dalam vaksin mempunyai fungsi tersendiri dan menyumbang kepada kualiti, keselamatan, keberkesanan sesuatu vaksin. Vaksin tidak mengandungi bahan yang boleh membahayakan tubuh badan. Pengawet di dalam setengah vaksin berfungsi untuk menstabilkan vaksin serta mencegah pembiakan bakteria dan kulat dalam vaksin. Pengawet yang selalu digunakan ialah thimerosal atau thimerosal. Ia mengandungi sejenis raksa yang dinamakan multimercury. Ia tiada kaitan dengan sebarang kesan toksik multimercury. Multimercury adalah toksik kepada sistem saraf. Thimerosal yang telah digunakan dalam vaksin sejak 80 tahun lalu wujud dalam kuantiti yang amat sedikit sehingga hari ini tiada sebarang bukti saintifik yang menunjukkan ia berbahaya. Kepentingan vaksin pencegahan. Kepentingan yang paling utama adalah untuk melindungi diri, terutama bagi golongan berisiko tinggi. Ujian-ujian klinikal dijalankan untuk menentukan tahap keselamatan dan keberkesanan vaksin yang sedang dibangunkan. Jika terdapat kesan sampingan yang teruk, maka vaksin tersebut tidak akan diluluskan. Sebagai contoh, vaksin yang dihasilkan oleh University of Queensland telah menghasilkan antibodi untuk HIV telah diberhentikan. Oleh itu, vaksin yang telah lulus ujian klinikal fasa 3 dan mendapat kelulusan MPRA kebiasaannya adalah selamat untuk diambil dan berkesan untuk melindungi diri daripada penyakit COVID-19. Kesan jika tidak mengambil vaksin adalah rakyat berkemungkinan akan mendapat COVID-19 dan sebagaimana akan hilang nyawa. Terdapat juga kajian yang menunjukkan kesan jangka masa panjang kepada pesakit yang telah sembuh. Menggunakan vaksin juga berkemungkinan dapat memberhentikan jangkitan. Maka kita akan melindungi orang lain yang tidak boleh mendapat vaksin seperti wanita mengandung, kanak-kanak dan pesakit yang immunokompromis. Antara dalil yang berkaitan dengan tajuk ini ialah sekiranya kamu mendengar mengenai taun yang menimpa satu kawasan, maka janganlah kamu masuk ke tempat tersebut. Sekiranya ia berlaku di suatu kawasan dan kamu berada di dalamnya, maka jangan keluar daripadanya untuk melarikan diri. Riwayat Al-Bukhari 5730. Selain itu, hendaklah kamu merawat penyakit kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu penyakit melainkan dia turut menyediakan ubat baginya. Melainkan satu penyakit sahaja iaitu ketuaan. Riwayat Abu Daud 3855, riwayat Ahmad 4/278. Begitu juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha dawa'an fatadawa wa la tadawa biharam." Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga ubat, serta dia menjadikan bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka hendaklah kamu semua berubat dan janganlah kamu berubat dengan sesuatu yang haram. Iaitu riwayat Abu Daud. Fatwa ulama dan pendapat ilmuwan. Berikut kami kongsikan beberapa kenyataan dan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama kontemporari serta badan-badan agama berautoriti berkenaan isu vaksin secara umumnya serta beberapa kenyataan mereka berkenaan vaksin COVID-19. Majlis Fatwa Kerajaan Emirat Arab Bersatu UAE pada fatwa ini menyatakan di antara perkara yang membawa kepada hukum wajib adalah ketika berlakunya wabak penyakit yang berjangkit, di mana ketika itu rawatan adalah termasuk dalam bab menghilangkan kemudaratan yang menjadi tuntutan syarak. Kami menyatakan sebagaimana dalam fatwa Majlis bilangan 11 untuk tahun 2020 bahawa wajib menurut syarak atas semua puak atau kumpulan dalam masyarakat untuk beriltizam dengan sepenuhnya sebarang bentuk taklimat kesihatan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Kementerian Kesihatan. Tambahan, dengan mengambil segala tindakan yang sewajarnya bagi menghalang tersebarnya penyakit. Begitulah berkenaan pengambilan vaksin apabila diperintahkan secara jelas oleh badan berautoriti. Berdasarkan kepada pandangan ulama dan badan berautoriti, kami kemukakan di sini beberapa hujah.
menjadi kewajipan apabila bertambung maslahat dan mafsadah, maka hendaklah kita mentahqiqkan yang lebih baik antara dua kebaikan dan menolak yang lebih jahat daripada dua kejahatan. Justeru, apabila didapati adanya sebahagian ubat-ubatan sedikit kesan, maka ia dimaafkan jika sekiranya maslahat lebih banyak. Seterusnya, memberi suntikan vaksin COVID-19 salah satu daripada cara mengawal penyebaran wabak seperti ini. Justeru ia amat bertepatan dengan kaedah la darara wala dirara. Tidak ada sebarang mudarat dan tidak ada juga perbuatan membalas kemudaratan, iaitu riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung Imam Malik dalam Muwatta secara mursal daripada Amir bin Yahya daripada bapanya daripada Rasulullah SAW. Beliau tidak menyebutkan Abu Sa'id, namun ia memiliki jalan-jalan yang sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Hadis Hasan. Hukum vaksin berkenaan dengan isu bahan kandungan yang terdapat di dalam vaksin, Mufti Wilayah Persekutuan yang ke-7 telah mengulas berkenaannya secara panjang lebar pada tahun 2016 yang lalu, dengan menyebutkan dalam hal ini terdapat beberapa bahagian yang telah disebutkan oleh para ulama. Pertama, vaksin yang mengandungi kandungan yang harus untuk digunakan serta mempunyai kesan yang bermanfaat, tidak syak lagi bahawa kategori jenis ini adalah harus untuk digunakan. Bahkan ia merupakan antara nikmat Allah SWT yang dikurniakan kepada sekalian makhluknya. Pencapaian perubatan, iaitu medical achievement seumpama ini telah memberi sumbangan yang besar dalam mengurangkan pelbagai wabak yang tersebar pada hari ini. Okey, bagi yang kedua, vaksin yang mengandungi isi kandungan yang harus untuk digunakan, akan tetapi ia boleh menyebabkan mudarat yang lebih banyak kepada tubuh badan berbanding manfaatnya, ataupun ia tidak bermanfaat pada asalnya. 28 Al-Bayan siri 7. Vaksin seumpama ini tidak dinafikan lagi bahawa tidak boleh untuk digunakan kerana kita dilarang untuk memudaratkan diri kita dengan makanan, minuman, ubat-ubatan dan seumpamanya. Okey, bagi yang ketiga, vaksin yang mengandungi bahan yang diharamkan ataupun ia najis pada asalnya, akan tetapi ia telah dirawat dengan bahan kimia ataupun ia telah dicampur dengan bahan-bahan lain yang menukarnya daripada namanya kepada ciri bahan yang diharuskan penggunaannya. Inilah yang dipanggil sebagai proses istihalah, iaitu proses perubahan kepada halal serta mempunyai kesan-kesan yang bermanfaat. Vaksin kategori ini tidak syak lagi diharuskan penggunaannya. Ini kerana proses istihalah yang berlaku telah mengubah nama dan sifatnya, justeru menjadikan hukumnya juga berubah, maka ia adalah boleh untuk digunakan. Okey, yang terakhir bagi kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kami akhiri perbahasan ini dengan noktah yang berikut. Menjadi tuntutan kepada kita untuk merawat penyakit, begitu juga mengambil jalan pencegahan terlebih dahulu sebelum terkena wabak atau sebarang penyakit. Antara lain dengan menggunakan suntikan vaksin COVID-19. Justeru, setiap langkah yang dilakukan itu merupakan suatu rawatan terhadap takdir Allah dengan menggunakan takdirnya yang lain. Ia sama sekali tidak bermaksud menolak takdir Allah SWT. Ini seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu kita lari daripada takdir Allah menuju dengan takdirnya yang lain, iaitu riwayat Al-Bukhari.